الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga rahmat daripadanya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa yang kita lafazkan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita bukan kuliah tetapi hanya sekadar tazkirah. Sebab suara saya malam-malam dah guna semaksima yang mungkin. Sebab tiap-tiap malam jadi imam tarawih, tiap-tiap malam. Bayangkan 20 rakaat. Kadang-kadang suara naik, kadang-kadang suara turun. Jadi dia letih. Jadi insya-Allah pada pagi ini mengambil kesempatan dan mudah-mudahan ada manfaat. Jadi kita hanya bertazkirah sahaja pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah itu dia memberikan kebaikan kepada kita. Berkata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, tuan-tuan, dalam kitab karangan beliau yang bertajuk Maqasidus Saum, iaitulah maksud daripada berpuasa. Tuan-tuan, kitab ni dia dikarang oleh seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau menyatakan bahawa di dalam bulan Ramadan ini ada pelbagai kelebihan, dia kata. Tuan-tuan, rata-rata kita tahu bulan Ramadan ni di dalamnya terdapat kelebihan yang besar daripada Allah. Namun ulama menyatakan
Puasa orang ni, puasa manusia ini dia terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama adalah orang ni dia berpuasa dalam keadaan dia menghayati akan bulan Ramadan. Tuan-tuan, ni yang pertama. Maknanya bila mai bulan Ramadan, dia hayati dan dia bersungguh-sungguh beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, daripada amalan yang kita lakukan ni, amalan itulah yang menyebabkan ketakwaan seseorang akan menaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang biasa kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu juga berpuasa. Dan tuan, orang pada zaman dulu dia ada cara-cara dia berpuasa. Ada di antara Nabi yang puasanya hari ini puasa, esok berbuka puasa, lusa dia puasa balik. Dan tuan, maknanya dia puasa berselang-seli. Ni antaranya. Ada di antara syariat Nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad, antaranya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, mereka akan berpuasa bila mana mereka mendapatkan nikmat daripada Allah, maka mereka akan berpuasa. Tuan-tuan, maka ini adalah puasa orang-orang yang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, puasa yang kami syariatkan ini. Tuan-tuan, maknanya puasa yang kita jalani bukannya satu ibadah tahunan. Dia bukanlah hanya sekadar program tahunan. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia tak macam program sekolah. Kalau program sekolah dia dah ada takwim, setiap tahun kita akan menyambut Maulidur Rasul misalnya. Tuan-tuan, setiap tahun kita akan buat program sekian-sekian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ni ada tujuan dan juga ada sebabnya. Tuan-tuan, apa tujuan dan juga sebabnya? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Tuan-tuan, makna orang yang bertakwa kepada Allah dekat sini ada dua perbahasan ulama. Yang pertama adalah dari segi grammar bahasa Arabnya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, hei orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu turut berpuasa. La'allakum, mudah-mudahan, kata Allah. Tuan-tuan, orang yang mengaji bahasa Arab, bila kata la'alla maknanya moga-moga, mudah-mudahan, maknanya belum pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini berbeza dengan pendapat satu lagi orang ulama. Dan tuan, iaitulah ulama yang bernama Abdurrahman Qambar. Dan tuan, beliau menyatakan, dan dia ni pun adalah ulama bahasa Arab. Tuan-tuan, Masya Allah, Al-Quran yang kita baca ni, dia berkait rapat dengan bahasa Arab. Sebab itu orang yang memahami bahasa Arab bukan setakat faham, bahkan dia tahu letak baharih satu-satu kalimat di dalam bahasa Arab ni. Tuan-tuan, dia telah mempunyai satu kelebihan bila mana dia membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, tadi satu makna dia, bila kamu berpuasa,
belum tentu menjadikan kamu bertakwa kepada Allah. Manakala satu lagi ulama berpendapat, bila kamu berpuasa, maka pasti kamu akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, tapi dengan syarat, dia kena berpuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu tadi kita sebut, ada orang yang puasanya dia menghayati bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita ni kalau nak banding dengan Nabi SAW jauh. Nabi SAW bila mai bulan Ramadan, tuan-tuan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kata Aisyah, Nabi ni bila masuk sahaja bulan Ramadan, maka dia lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan, Nabi lebih pemurah bila masuk sahaja bulan Ramadan. Kemudian Aisyah kata, ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW akan menjadi lebih banyak berbanding daripada luar bulan Ramadan. Tuan-tuan, bahkan kata Sayyidatina Aisyah, di akhir-akhir bulan Ramadan Nabi dah tak balik ke rumah, bahkan Nabi akan membawa bekal dan Nabi makan bekalannya di masjid. Kenapa? Kerana Nabi nak cari malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, padahal Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi ini Masya Allah, dia adalah kekasih Allah. Kemudian kedudukan dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi dalam bulan Ramadan sedemikian rupa. Dan tiba-tiba dengan kita yang langsung tidak ada jaminan daripada Allah. Tuan-tuan, apa jaminan kita pada bulan Ramadan ni puasa kita diterima oleh Allah? Tuan-tuan nak tahu amalan kita diterima ataupun tak? Amalan yang kita buat ni meningkatkan kedudukan kita pada sisi Allah. Tuan-tuan, tu tanda bahawa amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala menyebut man amila amalan salihah. Siapa-siapa dia yang beramal dengan amalan salih, min zakarin au untha, daripada kalangan lelaki ataupun daripada kalangan perempuan, kata Allah. Dan dia buat kebaikan, maka Allah Ta'ala kata, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan beri kepadanya kehidupan yang sangat baik, kata Allah. Tuan-tuan, macam mana kehidupan yang baik ni? Tuan-tuan, kehidupan yang baik, tengok keadaan kehidupan kita. Kalau dia orang yang berharta, dia menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Tuan-tuan, ni adalah orang yang telah mendapatkan kebaikan pada kehidupan dia. Kalaulah dia ada kesihatan, tuan-tuan, tubuh badan dia masih lagi sehat, dia akan menggunakan kesihatan itu untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah. Dia akan guna untuk beribadat dengan Allah. Kalaulah dia menjadi ketua keluarga misalnya, tuan-tuan, dia akan jadi ketua keluarga yang bertanggungjawab kepada keluarga dia. Tuan-tuan, tengok keadaan kehidupan kita lagu mana. Kerana tu kata Nabi SAW, al-mar'u ma mata alaih, seseorang dia akan mati sebagaimana cara dia hidup. Tuan-tuan, kita ni perhati elok, tuan-tuan, tengok elok. Kita hidup ni lagu mana agak-agak. Tuan-tuan, banyak buat kebaikan ke ataupun banyak buat keburukan ke? Tuan-tuan, ni Ramadan ni. Tuan-tuan, Ramadan ni dia adalah kayu ukur. Kalaulah pada bulan Ramadan kita masih lagi tak boleh nak beribadat pada Allah, tuan-tuan, kata Nabi SAW, aba'adahullah,
dia adalah orang yang tersangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bulan Ramadan tak ada alasan lagi, tapi tetap malas. Bulan Ramadan tetap kita berasa lemah. Berasa lemah, bahkan lebih lemah daripada luar bulan Ramadan. Tengoklah tuan-tuan buka puasa, ayat macam-macam color, macam-macam color dah. Ada color hijau. Tengok saya pun tuan-tuan, belahak ni tak habis lagi hak malam tadi punya. Kan? Hak yang malam tadi punya tak habis lagi ni. Tadi dalam sembahyang duk tahan ya. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, nak buat macam mana? Saya pesan dah. Ni ada live ni tak apa. Mudah-mudahan depa duk tengok. Kan? Tuan-tuan, nak buat macam mana? Saya kadang-kadang pi mengajak, pi tarawih sama lah, tarawih lagi sakan lagi. Lepas tarawih, lepas mengajak, ustaz, jom kami dah sediakan makan. Tu dia. Nak elok tak boleh lah, padahal dah habaq awal dah. Makan ni aku tak mau. Tak pasal apa kita jaga. Saya jaga. Saya punya suara saya, kemudian kesihatan kita jaga. Tuan-tuan, pernah satu masa, pi kuliah subuh makan, kemudian khutbah Jumaat, lepas tu makan, malam lepas mengajak makan. Tu dia. Kemudian makanan yang isteri duk masak ni tak makan. Isteri pun duk tengok, awak tak makan ni. Dan tu dia tanya tu ada pasal ya ni. Orang perempuan ni dia tanya kita ada pasal, awak tak makan ni. Masya-Allah. Tuan-tuan, jadi benda-benda lagu tu. Jadi tuan-tuan, tengok dari segi kita punya kehidupan kita. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma mata alaih. Seseorang itu dia akan mati mengikut sebagaimana cara dia hidup. Tuan-tuan, bulan Ramadan adalah kayu pengukur bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bulan Ramadan ada dua benda yang besar yang memberatkan kita telah dihilangkan oleh Allah dalam beribadat pada dia. Tuan-tuan, bulan Ramadan dia dah tak ada alasan lagi dah. Kerana pada bulan Ramadan syaitan dah tak ada. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah." Apabila masuknya bulan Ramadan, dibuka akan pintu syurga. Wa ghulliqat abwabal jahannam, dan dikatup segala pintu neraka Allah. Tuan-tuan, syaitan jadi apa pada bulan Ramadan ni? Wasilsilatus syayatin, dan Allah telah membelenggu para syaitan, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni syaitan dia dibelenggu. Katanya ulama hadis, makna dibelenggu syaitan ni, pergerakan mereka tidak aktif sebagaimana di luar bulan Ramadan. Tuan-tuan, ni dalam ilmu perubatan. Kalau kita tengok dalam kitab Sarib Al-Battar yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahid Salambali, dia kata apa? Jin ni, syaitan ni, dia ada waktu-waktu yang dia aktif. Tuan-tuan, waktu dia aktif waktu bila? Dia aktif pada waktu malam, dia kurang aktif pada waktu siang. Tuan-tuan, sebab itu orang kalau jumpa hantu malam ke siang? Malam. Tuan-tuan, kan? Tapi ada juga orang jumpa siang, kan? Tu ada tu, dia nak pergi market ke, nak pergi mana. Tapi dalam ilmu perubatan, dalam ilmu perubatan Islam, dalam kitab Sarim Al-Battar, tuan-tuan, dikarang oleh seorang perawat Islam yang terkemuka daripada Mesir, Syekh Abdul Wahid Salambali. Tuan-tuan, dia kata apa? Mereka ni aktif pada waktu malam, tidak aktif pada waktu siang. Tuan-tuan, maka pada bulan Ramadan mereka koi tak aktif lagi. Kenapa? Kerana mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama.
Tuan-tuan, syaitan tak ada dah pada bulan Ramadan. Dibelenggu, bukan tak ada, dibelenggu. Yang kedua, iaitulah hawa nafsu. Tak ada pada bulan Ramadan. Bukan kata tak ada, tapi hawa nafsu ni dia dah turun kepada kedudukan yang paling rendah. Pasal apa? Kerana kita menahan lapar dan juga dahaga. Tuan-tuan, hawa nafsu ni, cara kita nak tundukkan dia, cara kita nak kalahkan dia adalah dengan berlapar dan juga kita dahaga. Dan tentu cara dia untuk kita menenangkan hawa nafsu. Tuan-tuan, hawa nafsu ni dia jenis ketegar. Hawa nafsu ni kok mana? Dia tak mau untuk taat pada Allah. Kerana tu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i kata, siapa-siapa yang banyak makan dan banyak minumnya. Tuan-tuan, ni kata Imam Syafi'i, siapa yang banyak makan dan banyak minumnya, nescaya akan banyaklah pula nafsunya. Dan siapa yang banyak nafsunya, maka dia akan banyak melakukan dosa. Siapa yang banyak melakukan dosa, tempatnya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi dua benda ni dah tak ada dah pada bulan Ramadan. Syaitan dia dah dibelenggu, kemudian hawa nafsu pun turun rendah. Tuan-tuan, dia apa ni, boleh kita kawal dia. Sebab itu pada bulan Ramadan masjid surau akan jadi penuh. Tambah Masjid Bukhari kan, tu pun mujok apa ni, kapet apa ni kok atas tu tak guna lagi kan, ke gunalah kan tuan-tuan. Tapi bulan Ramadan ni ramai orang, masya-Allah. Tuan-tuan, dia mengantuk pun dia mai. Tuan-tuan, lepas Isya biasa dia akan balik, tapi dia tak balik. Sekurang-kurang dia akan buat solat sunat tarawih sebanyak 8 rakaat sekurang-kurangnya. Tuan-tuan, pasal apa dia boleh duduk tunggu ni? Kerana pada bulan Ramadan mudah, ringan dia untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan bulan Ramadan ni kita dah dijauhkan daripada unsur-unsur yang memberatkan kita beribadat pada Allah. Tiba-tiba kita berat lagi melakukan ibadat pada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadana", siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, lam yughfarlah, tetapi dosanya masih tidak diampunkan oleh Allah, dia adalah orang yang ab'adahullah, maka dia sebenarnya adalah orang yang sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kata Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, di dalam bulan Ramadan ni ada banyak kelebihan. Antaranya apa? Pertama, raf'ud darajat. Dia ada kenaikan pangkat pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita ni nak jadi orang yang besar kedudukan pada sisi Allah payah. Tuan-tuan, kita agak-agak boleh tandingi ke, tuan-tuan? Orang-orang yang apa ni, yang beribadat banyak dengan Allah Taala. Tuan-tuan, ibadat kita ni biasa-biasa. Kalau tak sahabat Nabi takkan jumpa dengan Nabi SAW, bertanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amalin udkhilani al-jannah?" Ya Rasulullah, apa dia amalan yang membolehkan saya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, pertanyaan ini ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kerisauan mereka. Tuan-tuan, depa tengok depa tak banyak amal. Depa tengok depa ni macam tak ada harapan dengan amalan yang mereka buat. Tuan-tuan, kita tak ada risau macam tu. Kita duk berasa tak apa, tuan-tuan. Tak apa. Ni tengok tuan-tuan. Tak lama lagi ada orang yang bawa keluar
duit KWSP dia. Satu Malaysia duk minta. Tuan-tuan nak kata apa? Orang Malaysia ni ada simpanan. Tuan-tuan, mereka ada simpanan untuk survive kehidupan. Tuan-tuan, tapi untuk akhirat kita, tuan-tuan, untuk akhirat ni samalah macam akaun dunia, ibarat macam tu. Tuan-tuan simpan KWSP, simpan ASB, simpan dalam saving account untuk apa? Kalau kita tanyalah, ni buat apa Pak Long? Simpan dalam KWSP nak buat apa? Tuan-tuan, dulu masa kerja gaji kita kena potong. Masuk dalam KWSP, tapi dia reba tak? Dia reba. Pasal apa? Kerana dia akan kata, duit ni lah esok dah tua, sakit pening, guna duit hak ni lah, sakit pening esok. Tuan-tuan, pernah tak kita fikir, aku sembayang ni, aku dengar kuliah ni, aku duk zikir ni, aku duk doa ni, yang ni adalah untuk simpanan aku pada hari akhirat. Bila Tuhan tanya, ada benda yang boleh aku jawab esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka pada bulan Ramadan ni dia ada raf'ud darajat, naik pangkat, naik kedudukan seseorang pada sisi Allah. Yang kedua, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, takfiruz zunub. Bulan Ramadan ada penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dosa ni dia adalah penyebab segala kebinasaan dan segala kesengsaraan. Tuan-tuan, kita kalau nak cari masalah anak ni, kita tengok buat macam-macam dah. Tuan-tuan, ya Allah, kalau orang yang kerja bengkel kereta, dia dah jumpa macam-macam jenis kereta, kan? Kereta apa yang dia tak pernah buat? Tuan-tuan, Velfire dia pernah buat, Alphard dia pernah buat. Kereta apa? Volvo dia pernah buat. Tuan-tuan, tu kerja orang yang buat kereta. Tuan-tuan, tapi ustaz-ustaz ni, kan, ustaz-ustaz ni biasalah orang duk apa ni mengadu, Ustaz, saya dah buat macam-macam dah dekat anak saya, Ustaz. No, tapi dia tak menjadi, Ustaz. Tu jampi yang kita ajak itu dah buat lah. Buat dah, Ustaz. Dah ambil dah dia punya rambut dia. Tu dia sampai tahu ambil rambut lah. Suruh baca doa, suruh zikir apa ni, Ya Latif, sebanyak 129 kali. Tuan-tuan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut akan melembutkan hati anak kita. Tuan-tuan, tapi dia kata tak jadi, Zat. Dia kata, tuan-tuan, punca segala kebinasaan, kesengsaraan apa dia? Puncanya adalah dosa kepada Allah. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yahrumur rizqa 'alal 'abdi bi zambihi au kama qala Rasulullah. Seseorang itu akan tertahan rezekinya. Tuan-tuan, bila kata rezeki, benda baik rezeki, benda buruk pun rezeki. Ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Fathul Mubin, syarah kepada hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, bila benda baik mai, dia juga rezeki daripada Allah. Tuan-tuan, rezeki jangan pandang duit saja. Rezeki ni ada macam-macam jenis. Kesihatan rezeki, ketenangan rezeki, kegembiraan rezeki, harta banyak pun juga adalah rezeki daripada Allah. Tuan-tuan, benda yang tak baik mai kat kita juga adalah rezeki daripada Allah. Tuan-tuan, kalau tak kerana dengan PKP ni, kan, orang tak akan hargai sembahyang rapat soh ni. Orang tak akan hargai, kan? Orang tak akan hargai. Tapi bila sembahyang jarak-jarak tu dia dajal. Sembahyang jarak-jarak, hak ni nak kiamat. Sembahyang jarak-jarak, hak ni apa ni? Tuan-tuan, dia cukup bising. Lah ni dah boleh rapat takut pula. Dah boleh rapat takut pula. Dia kata, orang sebelah aku ni pi melilau, tah pi mana nak rapat.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang rindu dengan suasana apa ni sembahyang rapat ni pasal apa? 2 tahun hampir kepada 3 tahun kita sembahyang dalam keadaan apa? Berjarak macam tu. Tuan-tuan, kerana tu benda baik rezeki, benda yang tak elok pun rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan adanya apa? Penghapusan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung perbicaraan ini pada kuliah Jumaat kita nanti insya-Allah taala a'lam. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.